Saya tak pakai ni yang advance ni pitchfork, shift pitchfork di bawah suai yang saya tak pakai. Saya hanya pakai pitchfork yang biasa saja. Okey, bila kita tarik, contoh kita tarik kan macam ni kan. Okey, macam ni. Okey, itu dia. So pitchfork ni dia ada bagi 3 orang panggil Allahumma salli ala Sayyidina 3 garfu. Kita boleh panggil 3 line lah. Okey, yang bawah ni kita panggil lower lah, lower line lah. You boleh catat lah. Saya nak tulis, saya lagi lambat. Yang bawah ni kita panggil lower line. Okey, yang atas kita panggil upper line. Yang bawah ni support lah. Atas ni resistance lah. Dan yang tengah ni kita panggil apa? Median line. Median line. Dia ada rule dia. Nanti saya ajar rule dia. Okey, 3 line ni dia boleh bagi tahu kita dia punya channel. Okey, ini channel jalan 1, ini jalan 2. So, kalau kita dah duduk di jalan yang atas, dia boleh bertukar jalan ke bawah. Jalan ke bawah, dia boleh tukar jalan ke atas. Okey, kita ambil dulu dia punya rule. Okey, ambil setting dulu, setting yang saya punya ni. Nanti you buat kat training view you. Ni dia setting dia. Screenshot. Dah screenshot dah. Okey. Dah screenshot. Okey. Saya pakai 1, 161, 4 dan ni semua nombor Fibonacci lah. Okey. Okay, bila you dah buat, you tekan OK, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar. Okey, ni semua extension. Ni extension. Ni extension 161, 261, 423. Extension. Okey. Alright. So kita nak belajar dia punya rule dulu. Okey. Fungsi dah kita dah belajar. Kita nak belajar dia punya rule. Okey. Rule dia, nombor 1. Okey. 1. 80% market akan mencari median line, aka magnet line. 80% market akan mencari median line. Mana kata walau macam mana pun dia akan pergi ke median line. Okey, cuba tengok ni, yang ni. Okey. Contoh. Harga tu daripada mana? Harga ni daripada sini. Okey, katalah harga daripada lower line. Okey, 80% secara teoretikal, Newtonian punya ni teori, dia akan cari median line. Itu dia. So, kalau kita ada buy daripada bawah, so mana target kita? Arah kita. So, inilah target kita, median line. Okay. Alright, dapat. Tu rule yang pertama. Okay, rule yang kedua. 20% market akan fail. Failure. So, kita akan pakai Hagopian rule. Okay. Alright. So, rule yang kedua, 20%, lagi 20% market boleh fail. Mana kata, kalau market fail ke mana? Failure ke mana? Fail to go fail ke median line. Maksudnya, rule yang pertama 80% akan ke median line. Lagi 20% market akan fail ke median line. So, yang lagi 20% tu dia akan ke mana? Okay, lagi 20% tu ialah Hagopian rule. Hagopian rule ni maksudnya leaving the space. Maknanya, dia hanya sampai sini je. Dia tak lepas. Dia sampai situ je. So, bila dia tak sampai pun median line, dia hanya sampai kat sini saja. Dan ke mana dia akan pergi? Kita akan tarik satu line sini ke sini. Itu dia. Most likely, okay, market akan reverse turun ke area ni. Itu 20% lah. Dia punya probability. Yes. So maksudnya,
Kalau dia fail, dia tak pergi ke median line, dia akan cari sini. Ni dia panggil Hagopian line. Hagopian lah. So Hagopian line ni dia intersect dengan kita panggil extension 161. Tu rule kalau dia fail 20% je lah. So most likely kalau market tu betul, okay, dia akan cari ni 80% ni. Itu rule dia. Okay. Itu untuk kita cari arah. Okay. Function nombor 2 AP ni adalah untuk kita tengok support resistance. Okay. Kalau market dah sampai median line, mana kita 80% dah sampai, so dia boleh ke mana-mana saja. Mana kata dia ada probability untuk reverse balik ke sini. Yes. Kalau dia break median line ni, dia boleh naik sampai upper parallel. Tu dia. Sebab apa? Kalau dia tak lepas median line ni akan act sebagai resistance. So, tak lepas resistance, akan turun cari support. Gitu. So, kalau dia break median line, dia akan naik. Okay. Sampai sini, katalah sampai sini, dia akan turun balik. Ni yang 80% punya rule terpakai. 80% akan cari balik median line. So, dia boleh juga sampai sini, dia turun sampai sini. Sampai sini, mana dia nak pergi? Dia boleh pergi mana? 80% dia akan cari median line balik. Okay. Katalah market ni dia menonong naik, tak ada pun pergi median line. Itu dikira sebagai price failure lah. Mana dia pergi? Dia akan pergi sini lah. Extension dia. Dia naik lagi, dia akan cari sini. Itu dia. Itu rule dia, support resistance dia. So, kalau tengok yang saya buat, contoh nanti akan belajar, don't worry. Ni dekat saya punya trading view punya ni lah, profile. Okay. Okay. Ini saya target untuk CPO lah. Untuk secara daily. Saya jangka CPO ni, dia akan turun. 80% dia akan cari median line. Macam Khairi cakap, dia nak naik. Maybe boleh naik. Dia boleh jadi fail 20%. Tetapi 80% kalau pakai Newtonian punya rule, Pitchfork punya rule, 80% dia akan cari ni dulu. So saya target 3441. Paling bawah pun 3096. Untuk sekarang ni lah. Kalau kita tengok untuk hari ni, dia lebih kepada selepas dia buat gap, dia tutup gap, maybe kita tak tahu esok macam mana. Maybe esok mungkin boleh jalan, turun bawah lagi. So ini dia. Dan 20% lagi, dia boleh jadi juga, dia break yang ni, dia akan cari yang ni lah, 4,000 lah. Ni yang Mika suka sebut tu, 4,000, 4,000. Itu possibility. Sebab kita trader, kalau kita on forecasting, kita always have a plan B. Siapa jadi klien saya, dia tahu Akmal always have plan B. Kalau tak boleh lipat buy, lipat sell. Tak boleh lipat sell, kita lipat buy. Benda bukan susah. Dua benda je, profit, rugi. Tu je. Kalau tak berani masuk, jangan trade. Simple. Sebab sekarang ni, okay, kalau kita nak cari mana arah sekarang, 80%, kalau kita tarik Pitchfork ni sekarang, 80% yang ni. Hanya 20% je kalau betul dia break yang ni, 3,800 something ni, the next destination adalah yang ni. Extension dia lah 4,022. Itu untuk CPU. Okay, saya ada meramal untuk Zilan. Ni banyak orang compound Zilan ni. Kalau betul, dia dah sampai median. Okay, sampai median. So saya jangka kalau dia nak naik, dia mesti naik sampai dia punya upper parallel lah. 165 lah. Ini kalau dia fail lagi nak pergi median line, dia akan naik sampai sini lah. Okay, ni Kanger yang saya cakap ni. Kanger ni nampak dia tak lepas dia punya apa ni, support, dan kebarangkalian
Kalau ikut jangkaan saya ni, Kanger ni ada rezeki, ni dia, 30 sen setengah. Banyak, you boleh tengok. Saya ada cover untuk Rich. Rich ni sikit lagi. Rich ni sebenarnya daripada bawah tau. Daripada 4 sen ni, patut dia pergi dah middle line ni, lama ni. Patut 17 sen setengah. Jangkaan pertama saya. Kalau dia betul-betul bull, 34 sen lah. Eduspec. Okay, yang ni, kalau macam ni saya combo dengan harmonic pattern. Untuk KLCI, saya buat kat 4 jam. Nampak? 80% dia akan naik. So saya jangka KLCI 1680. Saya jangka lah. So nampak ni pun dah naik. Sentimen yang bagus. Dia maybe akan ikut lah. That's why, kalau saya tanya, orang lain tanya, apa you belajar malam ni? Function pitchfork benda apa? Tolong jawab tuan-tuan. Orang nak belajar ni cakap kat dia untuk cari arah. Arah mana? Arah market. 80% market akan cari middle line. Ada plan B, 20% akan cari Hagopian. So, apa yang you belajar ni adalah benda yang advance. Bukanlah benda yang cikai-cikai. Jadi, you are sebagai trader, you are trader apa saham ke, forex ke apa, boleh buat forecasting dengan menggunakan ilmu ni. Tak perlu bayar saya pun, don't worry. Siap bagi hadiah lagi. Kalau tak tahu lagi, tak faham, tak tahulah saya nak cakap apa. Okay. Alright. So, macam mana kita nak buat? Okay. First, sebelum kita nak melakar benda-benda ni, okay, macam mana kita nak tarik dia? Kita nak belajar. Okay. Untuk you tarik pitchfork, dia ada, sorry yang baru nak masuk ni, tolong bagi tahu dia orang. Kalau dah penuh, jangan apa? Jangan ni masuk Saya malas nak tekan button deny tu, kesian. Okay. Rule untuk you lukis, kalau untuk uptrend, okay, untuk uptrend, UTS saya tulis UT pitchfork, you kena cari 3 point. Low, okay, low, high, low. Untuk downtrend, uptrend. Kalau untuk downtrend, DT, you boleh ambil high, low, high. Tu dia. Alright. So, titik ni macam mana nak ambil? Okay, katalah saya buat 2 titik ni, 3 titik ni dulu. Okay, contoh mana dia? Sekejap ni. Okay, katalah saya ambil ni. Low, high, low. Okay. Boleh tak nak tarik pitchfork daripada macam ni? Boleh. Sebab low, high, low. So ambil pitchfork, tarik pada sini. Point, dia punya point A, point B, point C. Okay, dapat macam tu. Okay. Another, dia boleh tarik macam ni. You kena cari point ni. Low, high, low. Pun boleh. Mana kata low, high, low. Kalau you tarik pitchfork, dia akan keluar macam ni. Tu dia. Gitu. Tu untuk uptrend. Tapi yang penting, 3 titik. Low, high, low. Mesti ada. Okay, kalau untuk downtrend, saya kata apa? Kena ambil high, low, high. Okay, ambil high, low, high. Macam ni boleh? Betul kan? Okay. Nak macam ni pun boleh. Nak cari. Depend on mana yang you jumpa. Ada dia. Sorry. Gitu. Tapi asas dia titik yang sama lah. High, low, high. Ni pun high, low, high. Kalau you tarik, you akan jumpa ni lah. Macam ni. Okay. Nak tarik dekat time frame mana? Mana-mana time frame boleh tuan-tuan. Okay, katalah dekat CPO ni, saya nak tarik dekat bulan. Okay, jom kita tengok. Ni bulan.
So kalau ada sekadar bulan ni, macam mana saya nak ambil point yang mana? You boleh ambil point mana-mana pun tak kisah. Janji dia ikut rule low, high, low. Jadi saya akan minta bantuan pakcik pivot point ni. Pivot high, low. Ya, pivot point high, low ni. Untuk determine point-point tu lah. So you boleh ambil dekat you punya trading view, ada yang kata tak ada. Okay, katalah you nak tengok movement sekarang, boleh tak? Okay, ni ada low, ini ada high, ini ada low. Boleh tak nak tarik? Boleh, tak ada masalah. Ambil, okay, letak low, high, low. Okay, sekarang ni, okay, point ni, point A ni boleh kita betulkan tau. Kita boleh betulkan. Okay, kalau katalah kita letak, kita betulkan, kena resistance, support. Okay, sekarang ni, kalau kata market nak jatuh, secara monthly ni, mana market akan pergi? 80% dekat monthly ni. Ya, dia akan pergi dekat median line. Median line ni berapa? 3168. Itu lebih kurang. Minimum dia akan turun kalau secara monthly. Okay, kalau 20% punya rule, sini lah, 4,486. 20% ni kah? 20% punya apa? Punya probability. Kalau market ni betul-betul bull, dia boleh pergi 4,486. Tapi most likely, sekarang ni kalau kita tarik pitchfork ni, kita nampak dia nak jatuh dululah 80%. Okay, mana nak pergi? Dia nak pergi ke median line. Okay, kalau orang tanya, Akmal boleh tak nak tarik daripada belakang? Boleh? Okay lah, you nak tarik sini. Low, high, low. Boleh? Tarik je. Okay, sini. Okay. Okay, nampak tak kat sini extension dia? Dia break sini, dia pergi sini. Dia break sini, dia pergi sini. So dia tak lepas ni, mana nak pergi? Maybe dia nak cari sini lah. Tapi itu untuk extension. Tapi kalau kita nak tengok the whole pitchfork, mana arah dia yang sebenar. Okay, point A ni kita boleh betulkan, samakan dia punya support resistance ni. Kita samakan dia punya support lah. Itu dia. Sini support dia. Okay, kalau kita nak samakan dia punya resistance pun boleh. Kita samakan. Kalau kata kita samakan ni dia. Dia akan dapat macam ni. Kalau dia jatuh, dia cari sini. Itu dia. Ini terlampau besar, terlampau wide range sangat. Kita boleh ambil yang kecil. Yang mana? Yang ni. Low. Nak ambil sini boleh. Low, high, low pun boleh. Kita nak tengok mana nak pergi. Ini, di sini. Sama. Sini juga. Mana-mana you lukis, dia sama juga. Dia katalah yang nak ambil sini. High, low, high. Boleh? High, low, high. Okay. So, samakan, betulkan support resistance dia. Okay, kalau support yang ni lah. Nampaknya kalau nak naik lagi, maybe kat sini lah. Okay, kalau dia dah tak lepas median ni, kalau dia jatuh ni, dia akan cari balik sini lah. Tapi sekarang ni, kalau kata dia nak cari apa, dia ada lagi ruang dekat sini. Untuk monthly. Itu secara keseluruhan. Macam mana arah dia, dia boleh lagi pergi sini. Okay. Alright. So, kalau kata kita tengok secara 1 hour, mari kita tengok. Apa benda sebenarnya CPO ni tengah buat ni? Okay, katalah kita ambil untuk uptrend punya. High, low, high. Ini dia. Itu dia. So, 80% esok, maybe esok esok kebarangkalian ni boleh jadi. Dan dia ada 20%. Dia jatuh, dia cari yang ni. Itu 20% lah. So 80% ni kalau kat 1 hour ni, itu dia nak pergi. Dia nak cari yang tu. Okay.
Kalau kata kita nak tengok yang downtrend ni, ni low, high, low, high ni. So kalau kita tengok sebenarnya dia dah sampai, sebenarnya dah sampai apa tu? Dia dah sampai dah median ni, dia turun ni. So dia boleh naik lah balik. Kalau naik dia akan cari yang ni, sini. Okay, itu dia. Alright. So kalau you nak tarik dekat 15 minit pun boleh. Sekejap saya jawab nanti sekejap. Okay. Alright. 15 minit mana nak pergi? Kita tengok. Kita tengok mana kita nak ambil. Okay. Kita nak ambil, katalah kita nak ambil ni. High, low, high. Ada high kat situ. Boleh juga nak ambil. Ya, sampai situ. So kalau jatuh, sini lah. So. Tapi kalau kita tengok yang mana overall yang kita nampak yang lebih mudah, yang ni lah. Kita ambil ni, low. Ini high. Ini low. Kita betulkan dia punya support dia. Tu dia. So, esok ni boleh jadi sampai sini lah. 3759 lah. Ni yang duk cari buy daripada tadi. Tak mau naik, turun pun tak mau turun, buy pun tak mau. Ni dia. Cabaran kalian 3761. Before lepas ni, kalau dia boleh turun. Atau sampai sini je. Lepas tu 20% lagi sini. Dia boleh jadi. Tu plan B dia. Okay. Masa market aktif boleh ke buat technical tu? Okay tuan, dia macam ni. Yang ni dia lebih kepada you punya planning lah, forecasting. You forecast mana market nak pergi. Kalau you nak pakai dalam trade, dia akan banyak bertukar-tukar lah. Saya suggest you buat dekat time frame yang lebih besar. Contoh, you nak day trade kan. Day trade you at least buatlah dekat 1 hour. Kalau you buat time frame kecil, dia banyak kali tukar. Dia tukar. Okay. Ni dia. Okay, kalau esok ni, saya nampak ni ada high, ini low, ini high. Kalau nak ambil yang ni pun boleh. Nak ambil pada bawah ni pun boleh. Low, high, low pun boleh. Katalah saya ambil sini. Okay, sama kan? Alih ni, samakan dengan support. Dia lebih kurang betul. So saya jangka kalau esok betul naik, dia akan naik sampai sini. Kalau dia fail, mana dia? Dia akan turun sampai sini. Extension dia. Sekarang ni kalau kata kita punya planning nak cari buy, dia cari buy lah. Sinilah target dia. Tapi kalau macam saya, kita tengok mana arah trend kita. Kalau trend kita dalam sistem kita suruh cari buy, dia cari buy lah. Kalau kita cari sell, dia sell lah. Saya cakap function ni adalah untuk cari arah. Kalau dia naik ni, mana arah dia nak pergi. Itu je maksud dia. Okay. Alright, so kita tengok market lain, kita tengok market ZL, okay malam ni, ZL. Okay, ni lah ZL. Okay, ZL ni nak ke mana ni sebenarnya? Okay, 1 hour, mana nak pergi, tengok. Boleh tak kita nak tarik fishbox? Boleh? Kita ambil low, high, low. Okay, katalah kita ambil yang tu. Low, high, low. Okay, sama kan? Dah 20% punya apa? 20% punya rule. Gopian lah. Nampak dia dah pecah. So mana? Yang ni lah. Sini lah. Dia akan cari sini. Sepatutnya dia naik sampai sini. Tapi dia fail to go to median line. 80% dia fail pergi sini. So apa buat? Dia nak jatuh. So arah dia nak ke bawah lah. So saya bin malam ni. So itu kalau kita tarik untuk uptrend. Kalau kita tarik downtrend, low, high, low. Okay. Kita samakan support resistance dia. Ni dia. Mana nak pergi? Ni dia. 80% dia akan cari ni lah. 4883. Siapa trade soya malam ni, mark benda ni. Dan kita screenshot. Saya screenshot lah. Supaya benda ni jadi bukti. Yang analisis malam ni, market nak pergi sini. Kalau dia break lagi, dia akan cari lower line lah. Ni lah. Sini lah. Saya screenshot. Esok kita tengok. Jadi tak jadi. Itu cara kita. Okay, saya dah screenshot.
Jadi kita tengok crude oil. Banyaklah nak konsak lah masuk. Saya bagi tahu tuan-tuan kenapa saya buat lambat tinggal macam tu. Sebab apa? Saya pernah bekerja dengan Japanese. I learn from them. Nak berjaya kena awal pada waktu tu je. Kalau you lambat lah. That's why you punya trading pun ups and down. Trading kita tak merapu-rapu. Sebab kita dengan masa kita pun kita main-main. Saja je saya nak bagi tahu. Awal pada waktu insya-Allah you berjaya. Okey, kita tengok crude oil malam ni. Mana nak pergi? So saya nampak ada low, high, low. Kalau tengok bigger picture dia, ada high, ada low, ada high, ada low. So boleh tak nak tarik? Okey, kita boleh ambil besar ni. Okey, ni dia. Okey, kalau kata yang ni fail, mana nak pergi? Dia akan pergi sini. Kalau malam ni naik, dia akan cari ni, medium ni. Itu arah dia. Dia cuba naik dalam sini. Tapi sekarang ni, most likely dia akan cari dulu. Kalau break yang ni, dia akan cari yang ni. Ni malam ni lah punya plan. Arah dia nak jatuh dulu. Sini dulu. Kalau betul dia naik, dia akan cari sini. Selagi dia tak pecah yang ni, kita boleh target yang ni. Sebagai kita punya arah kita lah. Kalau dia dah break yang ni, sini dia akan cari. Itu untuk crude oil. Okay, untuk gold, ni. Gold. Skill loaded 48. Loaded ETA 7 untuk belagak. Ni dia. Gold ni, mana dia nak pergi sebenarnya? Okay, kalau kita tengok, sebenarnya gold ni, dia ada low, high, low kan. Boleh tak kita tarik? Boleh. Kenapa dia jatuh tu? Mari kita tengok. Nampak? Ni yang saya kata, fail to go to median line. Ni 20% ni saya kata. Dia break, dia akan cari yang ni. Ni yang saya cerita ni. Fail to go to median line. Dia fail pergi naik sampai sini, dia jatuh cari extension. Okay. Alright. So, kalau kata goal ni malam ni, sebenarnya kalau kita tengok daripada sini, high, low, high, ini arah dia sebenarnya. Tu dia. Nampak? Dia dah sampai median line. Kalau sampai median line, maybe kalau dia naik, kalau dia nak naik ni, kita boleh tambah lagi satu. Kita ambil sini. Low, high, low. Kalau dia naik ni, padam ni. Kalau dia naik ni, dia akan cari yang ni dulu. 1733. So kalau you nak buy, you target sini, median line. 1733. Okay, kita tengok overall untuk 1 bulan gold ni. So you bolehlah predict nak beli gold kan? Yang mana nak pergi. Okay. Gold ni tuan-tuan. Okay. Saya nampak dia buat ni. Low, high, low. So sekarang ni bagus tak nak beli emas? Bagus. Sebab apa saya target at least lah, at least. Kalau ikutlah dia nak jatuh sampai kalau ni secara monthly. Monthly kalau kita tarik, dia maybe jadi bertahun-tahun. Berbulan. Sebab satu candle kan bulan. Mungkin bertahun lah. Nak sampai sini lah. 1.3 lebih. 1377. Kalau tanya saya sekarang ni, kalau orang yang trade physical, gold buat apa? It's good to buy physical right now lah. Belilah, averaging lah. Ada duit, boleh average. Time ni lah nak borong kan. Tapi ni lama. Kalau kita tengok di short time, kita tengok one day lah. One day. Okay. One day kita tengok, kalau kita tengok sekarang, dia punya movement dia adalah ni dia. So dia sampai median. Maybe dia akan rebound kat sini. Dia akan cari sini. Kalau dia break, dia akan cari sini. Okay. So kalau kita nak tengok mana kenaikan dia ni, kita boleh tarik new pitchfork. Mana kata yang ni, yang untuk downtrend, kita cari yang uptrendnya. Yang uptrendnya nak tengok macam mana? Ni lah. Low, high, low. Kita tarik situ. Low, high, low. So kalau betul naik ni, ni dia. Gold akan cari 1923. Untuk daily lah. Short term lah. Kalau dia fail, dia akan turun cari sini lagi lah. 1637. Kalau dia cerita dia, bila dia akan berlakunya fail, bila market buat low, you kena tarik lagi. Sebab kat daily tak ada lagi reversal.
Kalau dah ada tu ada reversal, maybe dia akan cari yang ni lah. Most likely 1919. Okay. Alright. Kita tengok KLCI. Okay. Yang mana trade saham tu? Ni KLCI. So KLCI ni, saya nampak dia buat ni. Low, high, low. Okay, boleh ambil. So kalau betul ni yang naik ni, okay, yang naik ni memang bull market, kita akan dapat dalam 1,700 lah. Tapi kalau dia tergolek dok, sini lah. 20% ni sini lah. 1,516. Boleh jadi. Possibility dia. So kalau naik ni, untuk kita mindek sampai situ lah. Right. Lepas fail, median line akan pergi luar line. Boleh jadi, yes, boleh. Dia boleh cari balik median. Tapi selalunya saya akan, kalau dia dah fail, saya akan tarik pitchfork baru. So saya tahu dengan lebih tepat dekat mana median line tu. Mana kata fail kan? Bila fail, kita tarik pitchfork yang baru, low high low yang baru. So kita akan dapat median yang baru lah. Okay, kita tengok lagi. Kita tengok untuk CPO. Katalah you nak trade pakai 3 minit. Boleh tak nak buat? Boleh, tak ada masalah. Ni dia. Ni contoh. Katalah you nak tengok seberapa banyak kejatuhan yang bakal berlaku. Okay, you ambil high, low, high. Kita ambil sini kan. So kalau kata esok jatuh, ni sini lah. 3629 lah arah dia. Okay, you jangan keliru You kena fokus dekat mana time frame yang you tarik. Kalau you tarik dekat 1 hour, lepas tu you nak trade dekat 3 minit. Selalu lah. You tarik dekat mana yang you trade. Mana kata kalau you trade 15 minit, buat kali 15 minit. Contoh macam ni. Kalau saya tarik 3 minit. 3 minit tempat saya trade. Okay. Kalau saya tengok. Okay, saya nampak dekat sini. Okay. Kalau yang tadi punya nak tarik kat mana? Ni ada low. Okay. Ini ada high. Ini ada low. Ini high. So boleh tak tarik? Boleh. Tarik je. Ni. So ini yang berlaku. Dia gap. Dia pergi sini. So nampak dia dah break. So esok mungkin boleh jadi sampai sini. Macam tuan cakap, boleh tak kalau dia, walaupun dia dah fail, boleh tak dia reverse? Boleh. Kalau dia cari balik median, dia cari sini lah. 3574 lah. Jadi. So sekarang ni arah dia, nampak nak naik dulu lah. Nak naik tu adalah mengikut apa? Mengikut uptrend punya pitchfork ni dia. Tu dia. So median line dekat sini lah. 3712. Saya geram petang tadi tu nak naik, tak nak naik. Get. Last kali baru dia pecut sikit je. So insyaAllah kalau kata esok boleh sampai sini, okey lah. Kita tengok. Tapi selalunya CPO ni, kalau you tengok lately, lompang sana, lompang sini. Mana kata kita punya profit tu dah dimakan oleh gap lah. Gap dah habiskan kita punya perjalanan untuk dapat profit. Siapa yang take OV boleh lah. Okay. Okay, saya share saya punya untuk saham saya nak share saya punya watchlist. Ni. Saya buka dekat 4 jam. Kita tengok. Okay, saya share. So, tenaga memang dah jalan lah. Kalau tengok tenaga ni mana nak pergi kat 4 jam kalau you tarik pitchfork Ni target saya lah tenaga. Oh.
high low. Asal dah sampai ke belum? Okay, betul kan dia? Tenaga ni kalau betul dia naik ni RM11 dah sampai median. Macam mana nak tentukan nak ambil low? Kalau kita nak tengok ni, sekarang ni kita tahu ni uptrend kan, kita ambil low high low. Kalau kita nak tengok downtrend, kita ambil high low high. Sekarang ni kalau stock kita nak cari uptrend kan, uptrend lah, kita ambil low high low lah. So jangkaan sampai situ lah. Saya nampak macam ada harmonic pattern. Saya nampak ni ada Gatli. Tu dia. So sini boleh, kalau paling tinggi situ lah. Memang ngam lah dapat Gatli ni. Okay, tu untuk tenaga. MMC dah jalan. Ni memang point buy ni kat sini. MMC dah jalan Macam mana saya filter market ni? Allah, klien-klien saya dia tahu nanti saya akan buat satu kelas lah dengan you all. Macam mana nak tengok stok. Okay, dah sampai dah. Cuma masa je tak ni. Macam tu lah, saya betulkan. Betulkan je lah dekat sini. Okay, dah sampai median. So kalau kata buy kat sini 83 sen, TP1 90 sen, TP2 dekat RM1. Cakap kat Shandy ni lambat tinggal. Okay, PCCSS. PCCSS dia boleh buy dah ni. Dah boleh buy ni kat sini 47 sen. Di mana target PCCSS nak pergi? Kita tengok low high low dia. Ambil sini low, ini high, ini low. Boleh ambil low, high, low. Okay, Fadli tengok ni. Sekarang ni support ni. Ni support ni. Support dia dah tak sama. Tarik bagi sama. Gitu. So mana nak pergi? Ni lah. 57 sen setengah. PCCS group. Saya jangka. Boleh lah. Ni bukan buy call lah, nanti yang rakam ni ada pula pergi hantar ke AC report, saya kena saman 10 juta. Kalau saya tahu, siap korang. Tak, ni saya ajar macam mana nak tengok market. Ni dia. So, Hanafi, jadi kita tengok tak bro. Okay, 58 sen lah. Ini saya punya boleh buy, nak buy boleh buy. Tak ada masalah, dia punya you letak je. Kalau nak buy. Stop loss, bawah ni, 405 ni. Okay, kalau sign. Sign ni pun sama, dah boleh buy, nampak? Tepat gila boleh buy. Okay, mana? Sama juga, low high low kita ambil. Low, high low. Ni lah, target dia. RM2.50. Lambo ni belum. ESB, Advanced Energy ni. Dah. Kalau betul ternaik ni, terpacak ni ya, 34 sen ni. Ni saya tunggu tengok lama ni ESB ni. Okay, Technet. Technet belum lagi. Technet saya ingat dia nak naik, dia still turun lagi nampak. So kita boleh tarik yang ni. Kalau kata naik ni, sini lah. Technet ni dia dekat support low high low. Technet ni belum lagi. Technet ni belum lagi. Amna Nafisa, jagi sini. You ni. Ni setting dia. Screenshot kan? Dah screenshot. Okay. Ui, Farhan. Baan Sekejap, nanti kita tengok. Sekejap. Kenapa pakai 4 hour? Yalah, kita nak pegang swing sekejap kan. Kita tak nak long term sangat. Untuk pegang seminggu, 2 minggu kan, satu saham tu. Pakai 4 hour lah. Ceiling. Okay, ceiling. Tengok 4 jam. Ceiling dah jalan. Siapa ni? Amna, dia dah jalan. Dia dah tengok
Asal dah sampai median ni. Betul kan dia punya tu? Dah sampai, nampak? Dia sampai median dia. Dia dah sampai median. Maybe dia boleh jatuh lah. Tapi kalau dia break median ni, ada lagi rezeki untuk cari kat sini ni. 29 sen. Ceiling. Parlo Parlo. Okay, Parlo ni okay, ngam, cantik. Ni pun ni tag. Tag dan tu tag. Okay, Parlo ni, sekejap saya tengok kat daily tu. Daily dah boleh buy ke belum? Sabar sekejap. Okay, dah boleh. Tengok macam tu kan dah boleh Rasa dah boleh ni Parlo ni, yes. Okay dah. Parlo ni kalau ikut, kalau kita tengok big picture big picture low high low dia ni big movement dia. Kalau dia naik ni sini 57 sen setengah. Tapi kalau short term kita ambil ni low high low dia. Dia ni dia. Ni short term. Betulkan sikit. Short term dia sampai sini. 43 sen setengah. 43 sen setengah. Abang. Okey. Kalau you ada beli, ialah tu. 43 sen setengah tu boleh dapat dalam 30-40% je tu. Macam mana boleh tengok Morningstar? Tak. Saya tilik je. Bukan Morningstar, tak ada Morningstar pun. Saya tengok je. Okey, boleh. Okay. Notion Notion. Notion retag. Notion retag ni sekejap. Kena tengok daily sekejap. Okay. Okay, Tuan Haji Ilmi, Notion ni okay, dah boleh beli dah. Notion ni boleh buy dah. InsyaAllah lah kalau dia potong low ni memang tak jadilah. Notion ni, sekejap saya letak mana. Thank you Tuan Haji Ilmi. Saya letakkan sebagai saya punya ni lah. Tu dia. Saya tak dapat pun counter ni, saya screen. Tapi Tuan Haji Ilmi dapat, okay lah, cantik tu. Ya. So, kalau dia naik ni, at least lah, RM1.5 lah. Notion ni. RM1.5. Notion ni RM1.5. Boleh begitu. Kalau kata buy 8 adalah dalam 20% dapat. Data prep. Ini semua counter lah. Dah orang goreng ni kan. Lagi masuk ke atas terciduk memang tengok sekejap. Dah kena goreng lama lah ni. Okay, data prep sekejap kita tengok 1 bulan lah. Ni dah panggil malam Jumaat punya pattern ni. Malam Jumaat punya pattern. Sekejap kalau boleh tarik, saya tarik sekejap saya tengok. Ni malam Jumaat punya pattern ni. Tak tahu mana nak pergi lah ni. Tak ada arah ni, dah all time high ni. Kalau siapa ada beli tu sedap lah. All time high. All time high ni. Kalau kata nak tarik pun pattern malam Jumaat ni. Sedikit. Tak tahu lah apa benda kan counter ni kan. Tapi dah counter malam Jumaat ni. Kalau token macam ni kita nak buat. Kalau dia turun lah. Okay, kalau dia turun lah boleh. Kita tahu dia nak turun kat mana lah. Kalau dia pump and dump, dia boleh turun sampai sini. RM1.2 setengah. RM2 setengah. Itulah. Jadi. Okay. Di next lah. Sekejap. Zarif, next gram tu counter kegemaran saya. Sekejap. Mika minta straight. Logistik punya counter logistik. Kita tengok one day dulu. Okay, one day ni dah gerak lama dah ni. Nampak dah pump and dump ni. Okay, Mika, yang ni boleh re-entry tapi belum ada re-entry. Belum ada lagi. Dia lebih kepada macam ni dah. Dia lebih kepada movement macam ni.
downtrend lah. Dia mungkin sampai sini. Tak ada re-entry lagi. Kalau ada re-entry, boleh sampai sini lah. Elak dulu lah straight ni. Kalau dia jatuh ke bawah lagi, tunggu. Kalau saya akan tengok daily punya setup lah. Sorry, 1 bulan pula. Saya akan tengok daily saya. Daily saya ni belum menunjuk apa-apa, still bearish. So, kita tak buat apa-apa lah straight ni. Okay, di next. Di next ni counter dagang. Di next ni tak ada re-entry Dia tengah retracement. Tunggu re-entry lah, sorry. Bukan tak ada re-entry, tunggu re-entry. Dia tengah downtrend ni. Tengah panggil apa? Correction. Tak ada lagi. So kalau dia jatuh pun memang betul lah. Dia jatuh, tunggu ni lah. Tunggu dia buat macam ni lah. Tunggu dia macam ni. Kalau ada, dia akan buat macam ni. Dia naik macam ni. Sekarang ni tak ada lagi ni. Tak ada kenaikan lagi. Dia naik ni tunggu. Next gram. Next gram ni memang dah ada, saya buat. Sekejap kita tengok. Ni sikat kutu. Bila sikat kutu saya akan tengok dekat dia punya monthly. Okay, sekejap tengok daily sekejap. Daily dia okey tak? Okay, daily dia belum ada. Dah ada entry, cuma masalah counter ni, counter sikat kutu. Kita tengok. Okay, kalau kita tengok dekat dia punya monthly, next gram ni memang counter saya jangka macam Vivocom itu hari. Tapi tak lemau sangat, apa hal lah. Jangkaan di sini lah. RM1.10. Kalau break RM1.10, 21 sen lah. Kalau you ada beli next gram, you pegang je lah. Oh yalah, 4 sen kan. Ni saya punya itulah watchlist saya. Kanger ni Kanger saya. Saya jangka Kanger ni 30 sen. Sun Surya ni pun positif, cuma dia tak gerak lagi lah kalau tengok. Dia dah ada petunjuk-petunjuk cemerlang. Okay. Ada lagi counter nak tengok? Ada dah. Okay. Tuan Zamri, kita ambil dekat dia punya Eco lah, lebih bagus. Mana kata kita ambil kullu mana kata keseluruhan candle. Sekali dengan Eco lah. Kalau nak tarik body to body boleh, tapi kita nak lebih tepat, kita ambil ujung ke ujung lah. Top to bottom. Asdion ni rasa ada dalam saya punya ni watchlist. Asdion ni macam nak naik. Sekejap tengok daily sekejap. Jumpy kat daily. Okey ada. Okay. Bukan watchlist saya ni. Okay, saya letak lah. Thank you. Saya bagi Amna Nafisa. Student saya ni. Okay. Dua nampak kalau betul dia akan cari 73 sen. Kalau ngam-ngam suit dia naik lagi RM4 sen. Asdion Tiger Synergy. Tuan Fauzia, Tiger Synergy Tiger ni rasa dah ada entry, tapi sekejap saya tengok dulu dekat one day belum, dia retrace. Okay, tapi kalau dia naik, kalau one day ni kalau dia naik, ni akan naikkan ni. Okay, betul kan dia bagi jari kat support macam tu. Kalau dia naik ni 15 sen Puan Bozia, 15 sen setengah. Ada pegang ke Tiger ni? Kalau ada hold je lah. Sebab dia penny kan. Kalau you nak cut kat bawah ni, bawah pada 9 sen. Tak pun you bawah pada ni turun lagi, you averaging ni lah.
Kalau banyak bulat, kalau tidak pegang ni lah. Sebab saham dia berbeza dengan feature kan. Yang saya tengok kalau saham ni dia untuk cut loss ni dia yalah, dia tak selaju macam features untuk you cut the position, you lebih rational. Tapi kalau untuk features you kena cepat-cepat cut. Salah cut, tak cut memang mati lah. Ini dia. Tiger Synergy. 16 sen setengah. Okay, Binacom rasa saya ada dia punya. Bukan saya punya watchlist. Okay, Binacom tak ada lagi. Binacom still downtrend. Sekejap kita tengok 4 hour. Tak ada lagi. Tapi kalau ada ni, you boleh tarik tau macam ni. Low, high, low. Kalau ada ni, okay, boleh lah. 49 sen setengah. Kalau dia naik lagi, 57 sen. Binacom, Mr. Esa. Ino. Plantation. Plantation, okay, kita tengok one day dulu. Okay, one day dia belum ada lagi. Dia still downtrend ni. Tapi boleh juga kita nak tarik. Kita tengok kalau 4 jam dia. Okay, kita tengok low high low dia. Kalau naik dia ambil low, high, low. Mana dia? So kalau dia fail, dia akan turun cari sini lah. 96 sen. Kalau betul dia nak cari median 80%, 80% dia akan cari RM1.22 sen setengah. Kalau beri Ino ni. Sini. Okay. Alright. Okay. So Anwar Ahmad TDM sekejap. Saya tengok sekejap. Belum gerak lagi, tengah tutup. TDM. Okay, TDM ni nampak macam ada re-entry. Sekejap saya tengok dekat daily dulu. Okay, maybe esok boleh, kalau ada ni boleh buy ni TDM ni. Nampak macam ada. Mata saya tengok macam ada. Okay. Kalau TDM ni kita boleh tarik sini, daripada sini boleh low, high low, tak pun dia ambil sini low, high, low. Boleh. Okay, kalau ia betul kan, ni dia. Kalau betul esok naik, ni dia. 33 sen setengah. Kalau dia making new low, tak ada naik lah. Okay, Cik Anwar. Okay, US oil tengok apa jadi. Kita jangka dia naik. Nampak. Nampak tak? Ni Pitchfork kita. Sini, malam ni. 10.5 insyaAllah. 61.98. Waktu US opening mungkin dia akan gila set malam ni ada news. Saya jangka sini lah. Lebih kurang lah bakal buat kenaikan. PV, Destiny. Saya tahu, Ikemil dia tunggu Velosto kejap Okay, Destiny ni Fizi. Sekejap saya tengok daily. Okay, nampak ada dah tu. Okay, kalau kita tengok kat 4 jam dia, kita ambil low, high, low dia. Okay, low, high, low ni dia. Okay, betul kan dia macam ni? Gitu. So insyaAllah kalau esok naik ni 28 sen setengah, kalau dia break 29 sen sini 34 sen lah. Destiny. Oil and gas kan? Bukan. Okay, Velosto. Kalau untuk oil and gas. Okay, Velosto ni tunggu untuk ni lah. Tunggu re-entry lah. Sekarang ni tak ada re-entry. Dia nak turun dulu. Tapi kalau kita nak tengok mana arah Velosto ni, kita buka daily. Okay, daily. Kita tengok low, high, low dia. Ambil sini. Low. Ambil sini lah, boleh? Low, high, low. Ni counter Tuan Ikmil dia tengah peram counter ni. Okay, Tuan Ikmil, kalau tengok ni dia. Velosto ni insyaAllah. Kalau betul kena cara crude oil maintain 70-80 per barrel 3 bulan ke depan 28 sen. InsyaAllah. Sini.
Kalau break 28 sen, insyaAllah 45 sen. Okey boleh, tak apa, insyaAllah boleh ni. 28 sen setengah ni insyaAllah. Possibility sebab kalau you nak re-entry balik, kat sini belum ada entry lagi. Dia nak turun dulu. Tapi kalau dia naik ni, ni lah. 9 sen. Okay. Hanafi kita nak tengok top glove sekejap. Sekejap Tuan Nisa. Top glove. Okay, top glove downtrend tak silap saya. Tapi nampak macam ada re-entry. Okay, kita tengok 4 jam. Nampak ada entry ni untuk buy. Mungkin correction. Okay, top glove ni saya jangka kalau betul dia naik. Okay, ni lah. RM6.35 kalau naik. Kalau saya nampak dia nak naik ni. Possibility dia ada movement nak naik. Ada tanda-tanda. Tanda-tanda tu penting. Bila lama dah trade, you dah akan tahu market nak turun atau naik. Sekilas pandang, ibarat kita sebagai manusia, tengok langit gelap, kita dah tahu hari nak hujan. Macam tu lah. Okay, nampak yang ni macam kalau betul esok naik, RM6.50. RM6.51. Tak adalah esok, maybe makan 2 minggu, 3 minggu lah kot. Sebab 4 jam kan. Kalau you nak tengok short term esok nak naik mana, kita tengok 1 jam lah. Mungkin minggu ni boleh sampai. Sama juga lah, boleh sampai lah. Dalam minggu ni ke, tak tahulah, tengok. Macam mana. Okay, Bio Holding. Bio Holding. Bio Alpha, okay, Bio Alpha. Alamak, Bio Alpha ni macam agak tak menarik. Sekejap saya tengok one day dulu. Okay, one day tak ada kata lagi nak naik. Tapi kalau nak naik, kalau ada tiba-tiba entry tak nak naik, kita boleh ambil sini low, high, low. Kalau kata sini lah kan. Okay. Kalau ada rezeki, Bio Alpha ni 33 sen setengah. Kalau ada rezeki lah. Okay. Kak Pura, mari tengok Kak Pura. Kak Pura ni tu hari mana dia nak pergi ni? One day Kak Pura, mari kita tengok. Kak Pura ni, kalau kita tengok along the way, nak naik lagi. Cuma dia one day ni tak nampak naik, kita buka monthly. Monthly Kak Pura ni dia. Kita ambil low, high, low. Ni harga rendah ni Kak Pura ni. Saya tengok Zam saham pun ada dam, dia kata tunggulah. Kalau betul Kak Pura ni naik ni, meletup ni, ni lah. 90 sen. 91 sen setengah. Break yang tu, RM1.70. So siapa ada Kak Pura yang boleh tahan bertahun-tahun nak perang, masuklah Kak Pura. InsyaAllah ada rezeki ada lah. It takes for investment lah. You kena ambil sebagai investment macam ni lah. Bertahun-tahun lah, makan tahun lah. Tapi kalau you dah beli times kupang, naik sampai RM1, 1000%, okay lah kan? Okay lah kan, siapa nak bagi kan? Tu dia. Letak 1000, dapat 10,000, okay tu. Ulang. Kak Pura. Okay, so. Okay, ini advance kepada yang lepas-lepas memang tak ada. Okay, yang lepas-lepas memang tak ada. Cuma yang ni macam mana you nak buat sesuatu, orang kata kalau you trade nak pakai pitchfork ni, okay lah, kata kita advance ni macam mana yang saya nak ajar ni, kita nak pakai macam mana kita nak buat entry. Mana kata nak masuk time dealer. Nak masuk time dealer tu senang je. You buka stochastic, you type stochastic. Okay. Stochastic ni, you tengok dia bersilang naik macam ni. Itu tanda dia apa? Tanda nak naik. So you boleh cari point low, high, low. You ambil. Setelah you ambil sini. Low, high, low. So point last ni, mesti bersilang nak naik macam ni. Baru kita consider kita ambil. Itu key dia. Kunci dia nak pakai pitchfork ni sebenarnya.
Siapa yang dah left tu tak dapat lah. Siapa yang stay malam ni, saya ajar Evan punya. Okay, nak tarik fishpok ni, hujung ni mesti menunjuk arah dia ready nak naik. Tu dia. Tu pura ni, ni ya. Nak naik lah. Pura. Okay, kita tengok goal. Okay, goal ni, apa ujung ni? Ujung ni tunjuk nak turun. So, kita carilah low, high, low, nak turun. So, saya jangka goal akan turun 1381. Macam? Simple tak? Simple. Okay, kita tengok KLCI based on kita dah masuk kan. Okay, nampak? Dia start bertukar ni kan. So, mungkin saya kata KLCI ni secara monthly dia, kalau kita ambil low high low dia sampai sini, dia nak turun sampai 1276. Saya tak tahulah bila nak berlaku kan, tapi based on pitchfork ni pun nak tunjuk nak turun sini lah. Tapi tu monthly, kalau kata kita buka daily lah, kita tengok daily. Ni daily tuan-tuan. Nampak tu? Nampak tak silang apa? Silang nak naik atas. Student saya dia tahu silang-silang Akmal ni function untuk pakai stokastik ni, Akmal dia advance sikit. Dia tak ada tengok overbought oversold. Nak tengok arah sebenarnya. Okay. So arah dia mana? Nampak silang naik? Mana arah dia? Itu dia. 1646 on daily. InsyaAllah ada rezeki. Macam? Berani? Ni tak ada saya tak ada ajar siapa-siapa lagi advance untuk pitchfork pakai cara macam ni. Sebab apa saya kata yang lepas siapa belajar maybe dia tak dapat benda ni, tapi yang datang benda ni dapat benda ni. Okay, tengok CPO. Nampak? CPO, nampak arah dia ni, turun kan? That's why tengok arah dia turun kan? So saya jangka 80% akan cari median lah. That's why yang saya lukis yang ni. Kat daily ni. 2 Mac itu hari. Itu cara dia. Cara dia kena betul tuan-tuan. Cara ni yang mahal. Skill ni yang mahal. Dia tak boleh dapat dengan orang kata dengan you tengok YouTube, tak ada. Benda tak ada. Okay, kalau tengok sekarang ni daily punya crude oil kan. Okay, maybe kalau tengok daily nak turun lagi lah. Kita tengok. Kalau dia turun kita tarik lah low high low dia mana nak turun. Contoh. Kalau dia turun ni, sekarang nak tunjuk arah turun. Sini lah, 51 lah per barrel. Okay. Ni untuk Pak Long ni. Pak Long ni nama apa? Pak Long ni nama soyabin. Kita jangka dia nak turun tapi tak turun-turun lagi. Katalah dia turun. Betul-betul kali ni dia turun kat daily ni. Daily cerita daily. Ambil masa kalau ni nampak arah dia nak turun. Yes, betul. Kita kasih combo dengan ni. Okay, arah dia nak turun, dia akan cari mana? Dia akan cari 38.48. Tu arah dia. Macam? Belajar sesuatu? Yes. Okay, so kalau kata goal, kita tengok. Goal. Goal nampak arah ke bawah lagi. Betul lah tu arah ke bawah. Okay, sekarang ni kalau kata dia bersilang, goal ni kata dia bersilang kalau dia bersilang tu, dia boleh tarik untuk uptrend. So you boleh jangka lah. Kalau dia silang naik tu dia akan cari yang ni lah. 1880. Sekarang ni belum ada lagi. Still downtrend. Nazri, Dalian Oli tak ada dalam ni. Dalian Oli kena tengok dekat Wenhua. Okay, kalau kita tengok Apple. Nampak? Apple ni nak naik arah dia nak naik, kita cari low high low dia. Itu dia. Apple ni saya jangka 138886 lah. Dia nak naik. Okay. Kita tengok satu saham yang lama gila saya tengok. Nama dia adalah Rich. Tak sure kenapa downtrend. Tunggu je lah. Tunggu dia pusing balik baru kita tarik. Sekarang ni kalau dia tunjuk nak turun, mana nak turun, kita tarik high low high dia. Low, high low dia.
Sampai sini lah. Nak turun 75 sen. Di sini. Saya pun tak faham, Rich ni kenapa dia tak mau naik lah. Counter ni rasa oil and gas. Saya pun pelik. Saya memang tengok counter ni. Ada satu counter lagi. Buka je border, yang ni bakal meletup lah. Okay, nampak tu. AAX. Nampak dia start silang kan? Boleh tak nak tarik pitchfork? Boleh lah. Low, high, low. Itu dia. So, kalau naik ni, InsyaAllah ni lah. 12 sen setengah. 16 sen setengah. Tu dia. Pitchfork. Analysis. Ni antara counter-counter yang bagi saya tunggu meletup je lah. Mana kata dia dari sudut sentimen dia, kalau kata aviation industry pulih, benda ni pun naik lah. Ada duit pak je kat sini, letak 1,000-2,000, beli, tinggal lah. Jangan pergi report IC lah. Tak ada, ni saya bercerita tentang teknikal. You nak beli, tak beli, ikut you lah. Okay. Right. So, last. Sebelum kita pergi kepada itulah. Kita punya giveaway. Nak tanya apa? Ada soalan ke nak tanya? Betul. Hanafi. Power. Yes. Apa indikator ni tuan? Tuan type pivot high low. Ya. Pivot high low ni. Dia akan keluar. Okay, alright. So, kalau tak ada apa-apa soalan, okay, dah salin dah. Ni, hukum Newton nak cari arah low high low. Tapi stok saya cakap Syarul, stok cari untuk uptrend je. Stok senang. Nak cari uptrend punya pitchfork je lah. Ni, low high low. Cari je. Okay. Untuk March, April ni. March pula. March, April. Bagi yang nak coaching dengan saya untuk Pro Trader Masters Class, saya bagi tahu harga siap-siap. Seorang harga dia 1,300. Kalau you datang 2 orang, 1,500. Okay. Kalau jauh, tak boleh rentas negeri, kita webinar. Yang dekat-dekat area Selangor dah boleh rentas daerah kan. Kita akan buat di USJ. USJ 21. Yang mana jauh, kita act as jauh lah. Jauh kita buat webinar. 1,500, 2 orang. Seorang 1,300. Saya buat sampai bulan 4 je. Sampai Ramadan saya stop. Kalau nak, bulan lepas raya lah. So Sabtu Ahad ni full. Nak kena minggu depan. Okay. Kalau hari biasa saya akan buat 2 malam. Mana kata 1 malam, contoh Isnin, Selasa. Rabu, Khamis. Khamis, Jumaat. Macam tu lah. So selalunya Rabu saya akan buat kelas percuma. Malam-malam biasa saya mengajar macam ni lah. Mengajar untuk technical. Okay, winning rate. Kalau based on saya dapat 70%. Klien-klien saya dah profit. Depend tu sebab ada dia entry pagi, ada entry petang, ada dia tak entry. Mana kata saya dah kira winning rate, student saya bagi tahu saya almost 60 ke 70% untuk teknik AKM1, AKM2. So siapa berminat dan nak belajar apa rahsia technical pada saya ni, yang ada lagi, yang advance lagi. So sebenarnya AKM1, AKM2 ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Cuma yang saya ajar 1, 2 dulu. Dan saya akan ajar semasa lah. Itu untuk klien lah. Nanti mana kata kita akan ada recharge class untuk klien. Tengok kepada keperluan. Kalau AKM1, AKM2 pun tak mahir lagi, buat apa nak masuk yang lain kan. So kita biasakan untuk AKM1, AKM2 dulu. Okay. Tu untuk yang nak belajar dengan saya. So 1,300 orang, 2 orang 1,500 saja. Kenapa saya buat macam tu? Ada orang tak mampu. You carilah kawan. Itu simple. Saya tak pergi rogol sampai 5,000, 7,000 satu kelas kan. Tak, saya tak buat macam tu. Okay. Right, ni bagi yang nak belajar. Yang tak nak, layan je kelas-kelas percuma saya. Tak ada masalah. Okay, alright. Okay, Amna nak tengok balik ni, screenshot lah.
Dia nombor Fibonacci je Amna. 1, 161, 423, 261. Yang ni tak ada ni. Ni saya tak pakai ni 25, 382. Saya pakai 1, 161, 423, 261. Tu je. Yang lain saya tak pakai. Nanti bila you setting dia akan keluar macam ni. Cuma yang warna ni terpulang lah you nak pakai warna apa. Janganlah strict sangat. Warna ni you nak letak warna-warni pun tak ada masalah. So kalau you nak letak background kat belakang macam ni pun boleh ni lah. Contoh. You nak warna-warni lah konon-konon macam tu. Apa jadi? Maai. Hancur. Okay. Alright. So malam ni akan ada 3 hadiah. Untuk pemenang yang nombor 3 ni, saya akan bagi, tak capai 100, saya bagi dirham je lah. So siapa yang menang, nama ada, saya panggil 5 kali. Kalau tak menyahut dekat dalam chat ni, saya anggap tak ada lah. So siapa yang menang, WhatsApp saya nama, nombor telefon, alamat. Kalau tak ada benda tu, tak mesej saya consider you tak berminat lah nak dapat hadiah pada saya. InsyaAllah saya bagi, kali ni saya bagi dirham. Next, kalau capai 100, maybe half dinner, maybe 10 gram. Kita tak tahu, kita tengok macam mana. Okay. So bismillahirrahmanirrahim, pemenang yang pertama dah 10.30 tadi. Jap, kita tengok US oil. Tu US oil. Tak tahu lah dia tengah buat apa ni. Ni pun buka macam tak je. Biasa je tenang-tenang air dikali je. Brand tuan. Brand pula, WTI, sorry. Okay. Pemenang pertama insyaAllah dapat ni lah.